Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, how are you today? Excellent, that's right. Okey, Alhamdulillah malam ni kita dapat bersama lagi dalam session kata sembang santai kita. Di mana kita orang kata berkongsi sedikit pengalaman, kita berkongsi sedikit orang kata apa ni buah fikiran bagaimana kita nak memperbaiki kita punya safety dan juga kita nak memperbaiki tempat kerja kita. Dan Alhamdulillah pada hujung minggu ni, selamat berhujung minggu. I believe that kita dah recharge bateri kita bersama keluarga kita. Kita dah recharge bateri kita bersama orang kata keluarga tersayang, mereka-mereka yang rapat dengan kita. Betul? Dan therefore, I believe that bila kita bersama dengan keluarga kita, ia juga peluang untuk kita orang kata recharge bateri kita, dan insya-Allah kita mulakan minggu-minggu yang mendatang dengan lebih baik lagi. Okey, kerana saya yakin sebagai manusia kita bertanggungjawab untuk melaksanakan apa pun dengan yang terbaik. Kita juga orang kata berpeluang untuk buat sesuatu dengan lebih baik. Kita juga berpeluang untuk membuat orang kata perkara-perkara yang kita idamkan dengan lebih baik. Okay, always remember that. Dan saya yakin juga sebagai manusia, tugas kita juga adalah untuk buat yang terbaik dalam apa juga perkara yang kita lakukan. Itu kena faham. So that's why I always pesan kepada pelajar-pelajar saya, juga mereka-mereka yang terlibat dalam safety ni, yes, memang dugaan kita banyak. Yes, memang orang kata dugaan kita, pelbagai dugaan yang kita akan tempuh. Yes, orang kata pelbagai keadaan yang akan kita temui. Tapi, ianya tidak akan merendahkan semangat kita. Ia tidak akan melemahkan semangat kita. Dan yang paling penting, kita kena selalu recharge bateri kita. Recharge bateri kita. Kerana apa? Bila dugaan ada, itu bermaksud kita perlu ada peluang untuk belajar lagi. Okay? So therefore, macam mana sisi kita yang akan datang, pada siri akan datang, yang lepas-lepas, kita discuss dan kita bincang bagaimana kita nak mengingatkan majikan. Kerana apa? Saya faham, salah satu cabaran kita dalam safety ni adalah untuk menasihati majikan. Betul? Dan salah satu cabaran safety juga adalah untuk memastikan majikan mengikut apa yang dikehendaki untuk memastikan semua pekerja, semua mereka yang berada di tempat kerja sihat dan selamat. Betul? So therefore, we have to understand bagaimana kita boleh menasihati majikan dengan betul. Walaupun kadang-kadang bila kita menasihati tu, ada juga risiko-risiko lain. Betul? Bila kita menasihati majikan tu, ada juga orang kata dugaan-dugaan lain yang kadang-kadang maybe boleh menyebabkan kita punya kerjaya dan sebagainya terganggu, dan kita kena sentiasa bersedia untuk menghadapi apa juga keadaan. Tapi yang paling penting, kita dalam keadaan posisi untuk memberi. Ingat,
kita punya pepatah jangan gunakan give and take. Itu pepatah zaman dulu-dulu, betul? Apa yang kita gunakan? Kita gunakan give and give more. Betul? Dan hari ini, macam mana anda semua tahu, kes COVID masih lagi pada kadar 3,700 lebih. Okay. Dan saya rasa masih tinggi lagi, dan kita doalah dengan adanya vaksin, adanya orang kata persediaan untuk memvaksinasikan orang kata orang rakyat Malaysia, diharapkan kita dapat bersedia dan orang kata dalam keadaan lebih baik lagi untuk menghadapi COVID ni. Saya akui memang bila dalam keadaan COVID ni banyak perkara yang terganggu, tapi always remember, apa-apa pun ia tidak memberhentikan kita untuk terus belajar. Okay? So, siapa yang ada kat sini, tolong share, tolong like sikit, jangan lupa. Okay, kerana apa? Apa malam ni? Topik kita malam ni? Malam ni topik kita best. Apa dah? Pesanan untuk majikan. Apa dah? Pesanan untuk majikan. Dan I believe that saya dah berkongsi banyak perkara untuk anda pesankan kepada majikan. Ada banyak perkara yang kita boleh perbetulkan pada kepala otak majikan ni. Dan ada banyak perkara yang kita boleh perbaiki. Supaya, macam mana saya bagi tahu, bila kita memperbaiki persepsi majikan terhadap safety, indirectly kita juga memperbetulkan orang kata approach safety yang sebenarnya. Dan indirectly juga kita membuatkan majikan faham bahawa safety ini adalah sesuatu yang perlukan penglibatan semua sekali. Okay, so siapa yang ada malam ni, say hello, say hi, say assalamualaikum, selamat malam petang, dan juga jangan lupa love and share banyak-banyak sikit, sebaik-baik manusia yang boleh beri manfaat kepada orang lain, betul? Okay, siapa yang ada malam ni, tolong share. Alhamdulillah hadir, alhamdulillah, siapa ada kat sini? Encik Rosli, kita apa khabar Encik Rosli? Iskandar, waalaikumsalam Iskandar, sihat. Encik Burhan, apa khabar Encik Burhan kita, sihat Okay, Noni, apa khabar Noni? Waalaikumsalam, sihat Noni? Hello Encik Saad kita, apa khabar tuan? Okay, good. Kita ada juga Surashan, apa khabar Surashan? Stay excellent. Okay, excellent always. Dan kita ada yang Rashwan, apa khabar Rashwan? Sihat? Kita dapat dah slogan baru. Okay, good. Okay, bagus. Kita ada Privan. Ayo Privan, apa khabar? Yes, hadir, bagus. Recharge your battery. Ingat, salah satu tanggungjawab kita untuk beri pesanan pada majikan. So therefore, kita dah cover dah a few thing. Siapa-siapa yang terlepas pesanan saya pada yang lepas, tolong tengok video yang lepas tu. Kalau tak pun anda boleh pergi kepada Mekah TV, Mega Mekah TV. So you boleh dapatkan maklumat dekat sana. Dan a lot of information yang saya share, especially soft skill. Supaya kita sebagai safety practitioner bersedia untuk menghadapi hari-hari yang mendatang ni. Okay? So jangan kata pakcik tak payung. Faham? Okay, pakcik payung dan share banyak perkara. Cuma korang nanti kadang-kadang tak belajar. Dan lagi satu, tak share dengan kawan-kawan kita. Faham? Dan saya selalu bagi tahu, the most important part is for us to uplift our profession. Apa dah tulis kat situ? Uplift our profession. Kerana apa? Bila profession itu dihormati, bila profession itu diletakkan pada tempat yang betul, siapa-siapa yang bekerja sebagai safety pun, siapa-siapa yang represent the profession, betul? Akan dapat nikmat dia, akan dapat faedah dia. So that's why we have to deliver the expectation of majikan. We have to deliver expectation from our competency. We have to deliver the expectation from our profession. Ingat benda tu. Okay, good. So siapa ada? Zulisham, apa khabar Zulisham? Siapa ada tu pergi salam kali tu? Okay, Privan. Inamul, Amboy. Apa khabar? Okay, good. Apa khabar? Sihat? Okay. Dan kita ada Privan, Noni. Apa khabar? And with Vinny. Okay, good, Vinny. Alhamdulillah, rakan-rakan kita di Sabah, Sarawak bagaimana? Saya doakan anda juga dalam keadaan yang baik, sihat dan selamat. So, kita kena bersama-sama bersatu hati untuk kita jaga kita on that part. Okay, good. So, malam ni saya akan share satu perkara yang a bit kontroversi. Suatu perkara yang bukan senang nak buat. Satu perkara yang kadang-kadang penting dan ada salah anggap dan kita kena perbetulkan. Dan kadang-kadang kalau kita tak cukup power, kalau kita tak cukup semangat dan kita tak cukup keberanian, kita tak boleh nak tegur. Okay, siapa nak tahu? Tulis kat situ. Saya nak tahu. Beritahu, saya nak tahu dan saya share.
Okey. Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey. Yes. Bagus, bagus, bagus. Bagus. So, remember, tolong pesan kat kawan-kawan anda. Setiap malam, pukul 9.30, Cik Fakrul akan share. Betul? So, rugi kalau kau tak share. Tolong share kat kawan-kawan anda. Because why saya yakin, saya dah bagi tahu dah komitmen saya. InsyaAllah, saya akan bantu untuk kita perbaiki profession kita. Untuk kita perbaiki, orang kata, diri kita. Kita perbaiki kita punya skill supaya kita boleh bawa diri kita ke satu level yang berbeza. Boleh? Kita tak nak main game yang sama je. Kita tak nak main game yang level geli-geli je. Kita tak nak main game orang kata yang kadang-kadang safety ke, site safety supervisor ke, safety coordinator ke, maybe SHO pun dipandang rendah. Maksudnya, kita tak nak benda tu. Sampai masa untuk kita naikkan taraf kita. Boleh? Okay, good. Need to open, nak tahu. Yes. Okay, bos. Ada 2-3 orang nak tahu. Okay, good. So, next. Satu perkara yang amat penting dan kadang-kadang kita takut nak menegur majikan. Okay, so benda ni saya nak share. Kerana apa? Bila kita fail untuk menegur majikan dengan betul, sekiranya kita orang kata gagal untuk memberi majukan maklumat yang betul, apa yang berlaku? Akhirnya majikan akan ingat kita je yang bertanggungjawab. Kita je yang orang kata bertanggungjawab atas safety ni, betul? Sedangkan ia adalah tanggungjawab bersama. So kadang-kadang kita kena faham dan kita juga kena feed the information dengan betul. Okay. So that's why in here kita nak share pada malam ni. Seterusnya, apa pesanan kita kepada majikan? Okay. Oops, ada yang so apa pesanan kita pada majikan tuan-tuan malam ini? Okay, good. Oops. Okay, good. Sorry. Okay. So pesanan kita pada majikan malam ni adalah safety tanggungjawab, safety officer and safety department. Okay. So, benda ni betul atau tidak? Okay, good. Siapa yang ada kat sini boleh jawab dulu. Betul tak benda ni? Okay. So, betul tak? Safety tanggungjawab safety department ataupun safety tanggungjawab SHO. Okay. So, itu yang berlaku. Dan itu juga yang biasanya diwar-warkan. Dan akhirnya apa yang berlaku? Kemalangan dekat store pun safety yang kena jawab. Kemalangan dekat orang kata department lain pun safety yang kena jawab. Kadang-kadang chemical tak label pun safety kena jawab. Okay? So that's why in here kita kena tahu dan kita kena betulkan. Okay? Kalau kata majikan ada persepsi menyatakan bahawa safety hanya tanggungjawab safety department, safety hanya tanggungjawab SHO, anda kena perbetulkan. Bagi tahu bos, salah tu bos. Apa dah? Salah tu bos. Yes. Kerana apa? Ada yang bagi tahu Cik Fakrul. Anjing masuk pun kadang-kadang safety yang kena. Okay? Kadang-kadang benda-benda yang berkaitan dengan orang kata facility pun safety yang kena jaga. Especially bila-bila perkara tu melibatkan orang kata keselamatan pekerja, melibatkan kesihatan pekerja, safety yang akan terlibat. So that's why kita kena faham. Okay. So safety, tanggungjawab safety department ataupun SHO. Betul atau salah? Bagi tahu dekat bos. Salah tu bos. Salah tu bos. Kerana apa? Kita kena faham. Kadang-kadang majikan kita mempunyai persepsi bahawa aku dah ambil kerja safety officer, aku dah ada safety department, aku dah ada orang kata site safety supervisor, aku dah ada safety coordinator. So semua ni adalah tanggungjawab mereka. Kalau ada kemalangan dekat store pun, safety yang kena. Ada kemalangan dekat orang kata operation pun, safety yang kena. So that's why, kita kena faham dan kita kena bersedia untuk memperbetulkan dia. Pertama, kita bagi tahu apa? Salah tu bos. Apa dah? Salah tu bos. Saya tahu. Kadang-kadang kita nak pesan bukannya senang. Betul? Kadang-kadang kita nak bagi tahu pada majikan bukannya senang. Kadang-kadang kita nak orang kita memperbetulkan persepsi majikan dan juga pengurusan bukannya senang. Betul? Dan ini adalah salah satu orang kata cabaran kita yang paling besar. Kerana apa? Ada yang beritahu saya, Cik Fakrul, salah satu alasan dia apa? Hello, tengoklah dekat appointment letter.
tengoklah dekat department. Mana department aku ada perkataan safety? Department kau ada perkataan safety. So, safety kau punya tanggungjawab lah. Okay. So, dalam keadaan ini, you all kena tahu bagaimana nak menjawab. You all kena tahu bagaimana nak menyampaikan dengan betul. You all kena tahu. Okay. Priban betul. Anjing masuk pun kata safety kena jawab. Itu belum lagi pasal COVID. COVID pun safety kena jaga. COVID pun safety dah lah kena report dengan JKP. Kau lah pula kena make sure kesihatan majikan lah. Kadang-kadang ada yang begitu. Cik Fakrul sampaikan kadang-kadang nak tengok sanitizer tu. Sanitizer tu botol ada isi tak ada isi pun safety yang kena tengok. Okay. Sampai macam tu sekali. Nampak tak cabaran safety ni? So that's why. Okay. Okay. Okay, good. Apa? Okay. Banking masuk pun safety. Kesian safety. Betul. So at the end of the day apa? Safety tapau semua. Kalau you tengok, memanglah secara logiknya tuan-tuan, semua ada berkaitan dengan safety. Semua perkara perlu sihat. Semua pekerja perlu selamat. Tapi masalah dia adalah mereka tidak ambil accountability. Tu dia kat situ apa? Accountability. So bila mereka tidak ada accountability, apa yang berlaku? Apa dah? Ni apa dah? Tai Chi. Betul? Sebut Tai Chi ke tempat lain. Tai Chi department lain. Dan jadikan juga safety department ni sebagai punching bag. Tu dia kat situ. Punching bag. Apa-apa aja kita nak Tai Chi kat department mana? Safety lah kena. Chemical tak label. Alamak, safety tak check. Safety tak bagi tahu. Kalau kata lah pun dia kata safety tak bagi tahu. Nampak tak? So that's why in here kita kena perbetulkan persepsi tersebut. In here kita kena perbetulkan juga orang kata pemikiran tersebut. Kerana apa? Kerana dalam ISO 45000 dan juga dalam OSHA 1994. Okay? Jelas bahawa tanggungjawab tentang keselamatan ada kepada majikan dan juga pekerja. Okay. So, apa dia? Keselamatan, tanggungjawab saya. Dan orang pernah tanya, Encik Fakrul, habis safety department buat apa? Kalau kata tak jaga keselamatan kami. Hello. Orang safety department, kamu kena ingatkan benda ni. Kena ingatkan apa dia? It's not our role to take care of their safety, but it is to influence them to take care of the safety of themselves. Faham saya? Itu penting. Kerana apa? Kalau tidak, kita selama-lamanya menjadi orang yang nak menjaga keselamatan dia. Sedangkan yang akan bekerja mereka, yang akan memastikan mereka selamat mereka, betul? Yang akan memastikan setiap orang selamat atau tidak adalah diri mereka sendiri. So that's why kita kena faham, kita kena make sure dan jelaskan perkara tersebut. Apa dia? It is our role, it's not our role to take care of their safety, but it is our role is to influence them to take care of themselves. So, keselamatan adalah tanggungjawab saya. Tanggungjawab adalah tanggungjawab anda. So, tak kira siapa pun, anda kena accountability. So, isu dia kadang-kadang adalah untuk melahirkan accountability. Apa dia? Accountability. Selagi accountability tidak ada, selagi dan satu lagi saya selalu pesan. Okay, selalu pesan. Siapa nak tahu benda ni? Rahsia. Terlihat dekat rahsia kat sini. Siapa nak tahu rahsia ni? Salah satu kunci dia macam mana nak make sure majikan, pekerja dan juga management. Kerana apa? When we talk about worker ada 3. Tulis kat situ, 3. Apa dia? Top management, managerial dan non-managerial. Apa dia? 3. Top management, managerial dan non-managerial. So, bagaimana kita nak pastikan mereka ada accountability? Itu penting tu. Kerana apa? Kita kena pastikan mereka start to take accountability. Accountability akan menyebabkan mereka tidak mudah-mudah untuk tai chi. Accountability menyebabkan mereka tidak mudah-mudah untuk mempersalahkan orang lain. Mereka yang bertanggungjawab untuk department mereka, mereka bertanggungjawab untuk pekerja mereka, mereka yang dapat gaji pun untuk tugasan mereka jalankan. So therefore, mereka kena tanggungjawab dan accountable to the all activity, betul? Yang berada dalam kawalan mereka. Dia punya keyword apa dia? Control. Apa dia? Control. Nampak tak? So that's why
Okay, good. So, what happened is, our role is what? To control. Our role is to advise them to control themselves. Saya bagi contoh. Bagi contoh. Siapa nak saya contoh? Itu saya nak contoh. Alah, macam tak nak je. Tak nak, tak apalah. Siapa nak contoh? Nak saya bagi contoh? Okay, good. Okay, so, contoh dia. Siapa yang kat sini pakai seluar? Adakah anda nak orang lain pakaikan seluar anda? Tentu tak nak, betul. Adakah anda nak orang lain pakaikan kasut anda? Tentu tak nak, betul. Anda nak ke orang pakaikan baju anda? Tak. Kenapa? Kenapa anda pakai baju sendiri? Dan kenapa anda pakai seluar sendiri? Kerana anda, nombor satu, ia adalah dalam kawalan anda. Betul? Okay. So, pertama apa? Ia dalam kawalan anda. Yang keduanya, ia adalah pilihan anda, choice anda. Anda nak pilih warna biru ke? Anda nak pilih warna kuning ke? Anda nak pilih warna hitam ke? Betul? Itu pilihan anda. So, kita kena faham mana-mana area yang anda control, mana-mana area yang anda ada choice to choose, dan akhirnya mana-mana area yang anda kena ambil accountability on-nya, itu adalah tanggungjawab anda. So that's why kita kena terangkan dia. Kalau bos bagi tahu, oh ini tanggungjawab safety department, bagi tahu dia salah tu bos. Apa dah? Salah tu bos. Okay. So yang betul apa? Okay, yang betul adalah keselamatan, tanggungjawab saya, anda dan kita semua. Dan kita kena bagi tahu safety juga adalah the accountability of every individual. Cuma saya faham yang paling berat adalah untuk memastikan mereka faham benda ni dan mengambil tanggungjawab. Kerana apa? Naluri manusia biasanya nak lari dari tanggungjawab. Orang kata naluri manusia ni kalau boleh tak nak kerja lebih. Betul? Naluri manusia ni kalau boleh nak suruh orang lain pun jaga. Tapi you bagi tahu dia, anda pakai seluar, pilihan anda. Anda pakai baju, pilihan anda. Anda pakai kasut, itu dalam kawalan anda. Faham saya? So, we have to be clear on that particular part. Sekiranya tidak, apa yang berlaku? Mereka akan still menyalahkan safety sekiranya apa-apa perkara yang berlaku. On that part. Okay, boleh? So, therefore, sekiranya ada department atau majikan kata safety adalah tanggungjawab safety department, safety tanggungjawab SHO, bagi tahu dia salah tu bos. Apa dah? Salah tu bos. Kerana apa? Safety adalah tanggungjawab saya. Safety adalah tanggungjawab worker. Faham saya? Dan safety adalah tanggungjawab mereka di mana mereka boleh kawal apa yang mereka lakukan dan mereka boleh membuat keputusan atas apa yang mereka lakukan. Nampak tak? So that's why we have to understand that we are taking care of our own safety. I am responsible to my own safety. Doesn't matter what is your level is. Doesn't matter what your designation is. Safety is my responsibility. Apa dah? Keselamatan tanggungjawab saya. Dan kalau ada orang kata majikan bagi tahu ni kerja safety department, kalau ada department manager bagi tahu ini safety department, jawab dengan dia salah tu bos. Apa dah? Salah tu bos. Kenapa? Keselamatan tanggungjawab saya. Area di mana anda boleh kontrol, di area di mana anda boleh buat pilihan, itu adalah tanggungjawab anda untuk memastikan keselamatan dan kesihatan setiap individu. Okay? So that's why yang keyword kat sini apa? Accountability. Okay, boleh? Dan saya nak bagi pesanan. So pada mereka-mereka yang akan join kita punya Awareness with Impact. Okay, tahniah. Dan insyaAllah pada hari Selasa ni kita akan ada session kita ISO 45000 Awareness with Impact. Dan mereka-mereka yang dah berdaftar, insyaAllah kita akan berjumpa pada hari Selasa ni. Dan kepada mereka-mereka yang belum lagi join kita punya IOP, so bersedia untuk kita jumpa pada hujung bulan ni. Kita ada Intensive OSH Professional di mana kita akan belajar leadership, kita akan belajar juga on communication, dan juga kita akan belajar on psychology, the new weapon for safety improvement.
Okay? So, see you tomorrow. Besok kita belajar lagi best. So, stay safe, stay healthy, and stay excellent. Okay? Okay, bye.